Emas diburu. Emas diraih Shanti Pereira di Sukan Asia baru-baru ini menjadi bukti bahawa atlet Singapura boleh berjaya dalam arena sukan yang kurang dikuasai pada masa lalu. Kini sudah muncul beberapa atlet yang mahu memburu emas dalam acara sukan yang bukan dalam arus utama atau mainstream. Detik minggu ini mengajak anda mengenali atlet-atlet yang sedang memburu emas dalam sukan pilihan masing-masing. It's important untuk Alena bertanding sebab kat Singapura there's not that many BMX riders. Jadi dia kena ke luar negeri to see how good she is among the Asian riders. So itu memang important lah kalau dia nak tahu dari mana dia punya standing among all the other riders. So I'm feeling a bit nervous, but mostly excited. I always love Malaysian races because I have a lot of friends here. Well, I expect to be first, hopefully, if everything goes well. Definitely being first would be the best outcome, but as long as I do my best and I run a good race, I think that's what I'll be looking forward to the most. I'm glad that it ended on a good note. My last round was probably my best, and I managed to clear the jump that I was always chasing the previous race. So yeah, I ran a smooth race and I'm really happy with it. Yeah. Dina Ayuninda daripada Bidang Johan bagi kategori Women Youth 15-16 dimenangi oleh Tara Alaina Willing binti Muhammad Khalid daripada Singapore Cycling Federation. It's not a mainstream sport, so that then at least you are willing to make the sacrifices, sacrifices sebab kita tak ada infrastruktur di Singapura untuk menyokong sport tersebut, ya. Jadi kita perlu ke luar negeri, ya, ke negara jiran untuk praktis, untuk race. Pengorbanan sama pernah dibuat Encik Rahman Abdul Ghani berdekad lalu bagi menyokong minat anak-anaknya dalam sukan skateboard. Must take interest into anak-anak punya hal lah. Kalau macam diorang ada masalah ke apa, we try to see how we can solve it. Boils down to contest also. Kadang-kadang lepas event kita ada macam post-mortem, kita tengok apa kita punya silap and what we can improve, and kita also look at other atlet daripada luar negeri, we see what they have that we don't have yang kita boleh improve on or maybe copy sikit-sikit lah. Hari ini semakin ramai atlet yang mengejar emas dalam sukan-sukan bukan arus utama. Ada di antara sukan ini sudah menjadi acara rasmi di Tamasya Sukan Dunia seperti Olimpik. I learned how to race with different people because Asian Cycling Championships, you race with people from Korea, things like that, Thailand, Indonesia. It also showed me that people that are way younger than me are way better than me, depending on how much they train and things like that. So I learned how to motivate myself, how to, learn from other people as well. Perlumbaan Grand Prix BMX dinilai Negeri Sembilan ini adalah perlumbaan luar negara yang ketujuh buat Alena untuk tahun ini. Alena merupakan juara lumba BMX Asia 2 tahun berturut-turut. Sasaran seterus Alena ialah untuk bertanding di Sukan Olimpik. Sukan berbasikal BMX telah menjadi acara rasmi Tamasya Sukan tersebut sejak 2008. Dari saluran TV, sports, sukan,
seperti Olympics, SEA Games, Asian Games, paparkan sukan-sukan ni. Jadi dari situ beri dorongan untuk anak-anak muda kita yang di Singapura ni untuk mencuba membawa sukan dan culture ni di sini, beri satu inspirasi kepada anak-anak muda untuk kalau mereka boleh buat, kenapa kita tak boleh? To be honest, I have tried like different sports like tennis, netball, more popular sports like you said, but it just isn't as thrilling as BMX. It's not as exciting as it is, and like there's so many on-the-spot decisions you have to make, so many strategies you have to play, so many lines you can take. Selalu saya berlatih seminggu sekali. Selalunya 2 jam saya training. Start from basic. So, for example, like sprinting, manualing, bunny hop, and some of our body posture. Mas Rizwan Muhammad Ali ialah seorang lagi atlet sukan BMX. Di Grand Prix BMX Asia di Philippines Julai lalu, Mas Rizwan menduduki tangga yang keempat menjadikan penuntut IT ini atlet lelaki lumba basikal nombor 1 negara. Dia juga adalah penerima beasiswa Yayasan Olimpik Singapura Peter Lim. So yang 5,000 saya dapat tu, saya buat untuk bike spare part or my own equipment. Kalau dah rosak ke, kita upgrade kan, kita pakailah tu. Saya tak dapat sponsorship, so saya pakai duit tu untuk my own spare parts. Tiadanya litar BMX merupakan di antara hambatan para atlet sukan ini. Maka itulah mereka sering terpaksa berlatih dan berlumba di luar negara. Ibu bapa menjadi sumber sokongan utama. I feel a bit upset lah. Yeah, because Singapore tak ada BMX track. Pasal kita training kat track dengan flat totally lain lah. Pasal track dia ada macam-macam feature lah kan. Macam flat, dia flat je. So apa yang selalu saya buat macam strength training, power, and I just do a basic skills lah, like flat ground. Kalau saya pergi luar negeri, baru saya dapat daripada skill dekat on the track. The week before, we went to a race in Bangkok so that we can get used to like the competitiveness, the competition, the feeling of it, and get used to the track as well because we don't have a track in Singapore. Kalau tak ada sokongan dari keluarga, siapa lagi yang boleh sokong? Even macam Joseph Schooling. The parents first have to so-called self-fund. Sama juga macam sport yang Alina buat, it's still very much datang daripada family. Litar latihan yang tersedia di Singapura pula tidak menawarkan ruang yang terbaik untuk para atlet sukan BMX. Ini cuma pump track saja. Ini not considered as a BMX track, it's just a pump track. Kalau track BMX, panjangnya at least about 350 and above, 350 to 450, somewhere around there. Kalau yang tahap elite, dia pakai 8 meter ram. Jadi ram yang macam itu kita tak ada. The distance also we tak ada, and that's the thing that you need. This is probably boleh kasih you the basic, tapi you need the track in order to really experience the whole BMX race itself. Meskipun punya hambatan, itu tidak mematahkan semangat atlet-atlet muda ini untuk terus mengejar kecemerlangan dalam sukan pilihan mereka. Bagi Faris Rahman dan bapanya, mereka baru saja pulang dari Italy bagi sesi kelayakan Olimpik untuk sukan papan lunsur atau skateboard. Bapa 4 orang anak ini sudah lama tahu betapa berlikunya laluan yang perlu ditempuh untuk memburu emas dan kejayaan dalam sukan. Persekutuan Berbasikal Singapura SCF sudah pun melakarkan rancangan untuk membina trek basikal yang rasmi di kawasan Choa Chu Kang. Pembinaannya dijadual bermula pada pertengahan tahun depan. Dengan meningkatnya populariti sukan seperti BMX dan papan lungsur atau skateboarding kini menjadi buruan pingat para atlet di sukan Olimpik. Maka itu wujud atlet-atlet muda yang ingin cemerlang dalam sukan-sukan tersebut.
Lebih dari itu, wujud juga atlet-atlet muda yang ingin memburu emas dan kecemerlangan dalam sukan-sukan lasak seperti Jiu-Jitsu dan MMA. Dari usia 6 tahun, Faris sudah berjinak-jinak dengan sukan skateboard. Anak ketiga dari 4 beradik ini adalah atlet skateboard paling berjaya Singapura sejauh ini. Saya suka bermain skateboard ini kerana first of all it's fun lah. Second is saya tidak boleh berhenti walaupun dah berapa banyak kecederaan pada lutut saya dan 4 surgery di lutut. Saya tidak boleh melepaskan sukan ini pasal it makes me feel free lah. Bukan macam sukan lain, it's just cuma saya dengan sayanya skateboard. Pada bulan Januari depan, Faris berharap dapat menunjukkan persembahan yang baik di Dubai dalam pusingan kelayakan terakhir yang bakal menentukan sama ada dia layak ke Sukan Olimpik tahun depan. Saya mahu melayakkan diri ke Olympics lah. Itu yang goal number 1. Dan goal number 2 is kalau saya boleh mencapai first Southeast Asian dalam dia ranking. Then lepas diorang dah dapat the 3 best scores and then they will calculate your ranking from there and then depending on your ranking then dengan the country quota and all that then tengok kalau kamu boleh dapat masuk qualify untuk Olympics ke tak. Bapanya kerap menemani Faris ke pertandingan di luar negara. Ini telah dilakukan sejak kecil lagi. Selain Faris, 2 abangnya juga atlet papan lungsur. Faris seringkali bergantung kepada nasihat dan sokongan bapanya sewaktu pertandingan. I have to be coach, tukang basuh baju, tukang beri makan, tukang jaga timing nak pergi catch transport. Saya spy apa yang diorang buat. Then I'll share it with my children. Yeah, Faris, backside split grind. I will wait and look for the score. So if the score is not good, it's low, I will tell my son the score is not good. So you have to naikkan trik-trik yang lebih susah. So this trick will have more points. Hari ini ramai atlet-atlet muda seperti Faris yang mula mencuburi sukan yang bukan dalam arus utama. Seperti Jiu-Jitsu. Saya memasuki BJJ Grand Prix Open 2023 yang dianjurkan oleh BJJ Roots. Saya memasuki kategori dewasa untuk blue belts. Muhammad Haider Norisham memasuki kejohanan seni mempertahankan diri Brazilian Jiu-Jitsu dalam kategori dewasa dan pelajar berusia 14 tahun ini menjadi juara. Saya ada belt yang tertinggi untuk kanak-kanak dan saya rasa yang saya mahu test saya punya kemampuan dan cuba berlawan dalam kategori yang lebih susah dan lebih tinggi. Seperti atlet-atlet lain, sokongan ibu bapa amat penting bagi Haida. Selain dari menyokong Haida dari segi kewangan dan keperluan, sokongan emosi juga amat penting. Satu lagi cabaran ialah mencari sumber kewangan sendiri bagi menyokong minat Haida dalam Jiu-Jitsu. It is very sukar untuk saya dan isteri saya juga mencari the sources of dari mana we want to best utilize. Kita yang sekarang doing it on our own. Kita sendiri keluar the funding, kita sendiri do the research all that. But what will be the most effective way so that saya rasa kita tidak membazir. Bagi Faris, tajaan yang diterima dari syarikat-syarikat antarabangsa membantu meringankan beban kewangan. Dia ditajak syarikat minuman Red Bull dan juga Vans. Saya join macam airfare, accommodation atau athlete support di kompetisi lah. Accommodation around 1,000, 3,000. Then kalau equipment, baju semua maybe about
1.5 per competition. Yeah. So overall saya rasa dalam 5-6 ribu yang dapat save per kompetisi. Atlet bukan saja perlu berdepan dari isu sokongan dan keuangan. Mengalami kecederaan serius ialah satu lagi cabaran yang mereka perlu harungi. Sebelum saya injured dengan sekarang ada perbezaannya sungguh besar lah. The challenges nak datang balik is obviously saya punya fitness, saya kena fokus 110% lah. Sekarang datang skatepark kena stretch, kena slowly build up to it lah. So saya kena spend at least maybe macam 1 jam untuk warm up. Satu lagi atlet yang terpaksa mengharungi kecederaan dan tekanan mental ialah Syafiq Samad. Kalau awak menang, ada chance dapat pergi UFC. Pasal sekarang ada ni scout tengah tengok anak. So, a lot of pressure was on me. And saya fall into depression where lagi sikit saya nak hampir-hampir lah bunuh diri. Syafiq Samad menunjukkan potensi besar dalam seni mempertahankan diri. Selepas menjadi juara Muay Thai peringkat ASEAN pada tahun 2010, Syafiq cuba melangkah ke seni bela diri campuran MMA pada usia 18 tahun. Malangnya, hajatnya tidak tercapai. UFC ni, dia kirakan it's like the English Premier League of MMA. Semua orang nak pergi situ. So, itu pun saya punya impian lah nak fight in the UFC. Lepas kalah tu, saya was very devastated lah. I was very devastated. Pasal it was 2 to 3 months of hard work, you know. I was preparing a lot, jaga makan, jaga tidur, tak keluar. Kira tumpukan semua masa kepada training. So bila saya kalah tu, it really affected me. Pada waktu itu, MMA merupakan satu sukan yang baru. Syafiq hanya berbekalkan bakat dan kesungguhan dalam mengejar cita-citanya. I didn't have any insurance lah, and I didn't think about it at all. Pasal masih muda kan, tak fikir jauh. So bila saya ada some part in my career tu, saya ada kecederaan lah dalam lutut saya, lutut kanan dengan kiri. So bila dia koyak, ligamen dia koyak, saya kena save money and go for the surgery. Banyak pembelajaran lah nak katakan. Tidak dapat dinafikan bukan mudah untuk mencapai kecemerlangan dalam sukan. Para atlet perlu melalui pelbagai cabaran dan rintangan. Ia suatu perjalanan jauh yang tidak semestinya berakhir dengan kejayaan. Diharap para atlet yang sedang berjuang mengharumkan nama Singapura tidak akan putus asa. Detik berharap mereka akan teruskan perjuangan dan mendoakan mereka berjaya dalam memburu emas.